Bismillah. Yallah. Nabda. Allah. Boleh Ustaz. Yallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah kurnianya, Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesihatan tubuh badan yang baik. Allah Ta'ala masih kurniakan kepada kita akal fikiran yang sejahtera, keluarga yang bahagia, kecukupan dalam menjalani hidup sementara di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat keamanan, malah nikmat merasai dan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Dan insya-Allah pada petang Ramadan hari ini kita menyambung perbahasan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Pada sesi yang lepas kita membincangkan tentang lauk pauk yang penuh Nabi SAW makan dan juga makanan-makanan yang Nabi suka makan. Ada sedikit lagi baki, namun bagi meraihkan Ramadan yang kita sedang duduki ini, maka saya pilih untuk kita baca bab puasa dulu. Kemudian habis bab puasa kita pusing balik kepada perbahasan daripada awal kitab insya-Allah. Jadi bab puasa ni muka surat 483. 483. Hadis 298. Hadis 298 bab ke 43. Insya-Allah taala. Boleh? Jadi kita baca qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab pada membicarakan tentang puasa pesuruh Allah, iaitu baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Pertamanya kita kena tahu dulu apa makna puasa. Sebagaimana yang sama kita telah terang dan syarahkan, puasa pada sudut bahasa ialah al-imsaku walau anil kalam. Menahan diri walaupun daripada bercakap. Menahan diri daripada apa-apa perkara sekalipun, walaupun daripada bercakap. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan saum. Saum ni puasa lah. Apa makna puasa kat sini? Falan ukallimal yawma insiya. Maka aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia pada hari ini. Itu yang disebut oleh Allah Ta'ala menceritakan tentang Sayyidatina Maryam. Nah, rahimahullah. Puasa pada sudut syarak pula ialah al-imsaku anil mufattirat jami'an nahar biniyah. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang, iaitu bermula daripada subuh sehingga ke maghrib dengan niat yang khusus. Boleh? Nah, perbincangan dalam bab puasa ini merangkumi puasa sunat dan juga puasa fardu. Jadi kita bukan nak cerita puasa Ramadan semata, kita nak cerita tentang puasa Nabi, puasa sunat ataupun puasa fardu. Kita baca hadis 298. Wa bi ilaihi qala haddatsana, wa bi ilaihi maknanya wa bil sanad al muttasil ila al Imam At-Tirmidzi. Qala
telah berkata Al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hammad ibn Zaid an Ayyuba an Abdullah bin Syaqiq qala, daripada Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya Sayyidatina Aisyah tentang puasa Nabi alaihi salatu wassalam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Maka Sayyidatina Aisyah jawab, adalah Nabi alaihi salatu wassalam berpuasa sehingga kami katakan Nabi ni puasa sungguh. Nabi ni berpuasa dan kekerapan berpuasa tu tak lepas sehari lepas sehari puasa sunat, sehingga kami kata Nabi ni qad sham, maknanya melazimi puasa, tak berbuka, sentiasa berpuasa dan tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar, dan Nabi berbuka, mana tak puasa, sehingga kami katakan Nabi ni berbuka dan tak puasa. Boleh? Nabi tahu je Nabi alaihi salatu wassalam ada waktu puasa, sehingga dikatakan Nabi ni puasa sebulan kot, puasa setahun kot, mana sentiasa berpuasa. Yutabi' as-saum. Tapi ada kala bila Nabi berbuka, Nabi tak puasa, seminggu, 2 minggu, bahkan. Sehingga sahabat kata Nabi tak berpuasa, Nabi sentiasa berbuka. Itu sya'nu Rasulillah fis siyam. Boleh? Wa man shama Rasulullah qalat, telah berkata lagi Sayyidatina Aisyah, wa man shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-Madinata illa Ramadan. Dan tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam puasa penuh sejak datang ke bumi Madinah melainkan puasa Ramadan sahaja. Tu dia. Jadi dalam hadis ni kita faham Nabi tak puasa penuh, tak, melainkan Ramadan. Tapi akan datang ada hadis yang sebut Nabi puasa penuh pada bulan Sya'ban. Jadi nampaknya macam ada pertembungan lah. Dalam hadis ini disebut oleh Sayyidatina Aisyah Nabi tak puasa penuh melainkan Ramadan. Dalam hadis yang akan datang disebut Nabi puasa penuh pada bulan Sya'ban. Jadi kalau sebut, kalau ikut hadis ni Ramadan sajalah Nabi puasa penuh, yang lain Nabi tak puasa penuh, termasuklah Sya'ban. Faham tak? Kalau ikut hadis yang akan datang ni, Sya'ban pun Nabi puasa penuh. Nabi tahu je bertembung lah dua tu. Tak, benda mudah ni kalau tengah beria kan jadi pelik, jadi pening, tak faham. Mana bertembung dua tu? Adakah bertembung? Sebenarnya tak ada pertembungan apa-apa. Sebab ulama' sebut untuk Sya'ban tu Nabi berpuasa kebanyakan hari. Adalah sehari 2 hari tak puasa. Dan Arab tak, bila mana perkara tu terlalu banyak, mereka sebut al-kul, keseluruhan. Contoh dalam sebulan tu puasa 28 hari, 2 hari je tak puasa. Maka dalam bahasa Arab boleh disebut Shama Zaidun al-syahra kullah, telah berpuasa oleh Zaid akan bulan tersebut secara keseluruhannya. Apa makna secara keseluruhannya? Kebanyakannya, itu maksudnya. Boleh? Jadi tidak ada pertembungan lah. Untuk hadis Sya'ban itu kita pikul ke atas mu'zami al-ayyam fi Sya'ban, kebanyakan hari dalam bulan Sya'ban, bukan semua sekali. Jadi hadis ni betul lah menunjukkan Nabi puasa penuh hanya pada bulan Ramadan. Ada jawapan lain. Ada jawapan lain, ulama sebut ya, Nabi puasa penuh sungguh pada bulan Sya'ban. Cumanya tak semesti Ramadan. Kalau Ramadan setiap tahun puasa penuh untuk Ramadan. Tapi Sya'ban ni ada tahun Nabi puasa penuh, ada tahun Nabi tak puasa penuh, ada tahun Nabi puasa penuh, ada tahun Nabi tak puasa penuh. Tak, jadi sahabat yang cerita tu mungkin tengok pada dan meriwayatkan hadis pada situasi Nabi puasa penuh pada Sya'ban. Maka disebut Nabi puasa penuh bulan Sya'ban. Begitu, itu jawapan yang kedua lah. Boleh? Okey. Dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut sedikit faedah. Ramadan. Kenapa dinamakan Ramadan? Okey, ni pun kita dah pernah syarahkan sebelum ni.
Dinamakan sebagai Ramadan kerana ketika mana Arab nak letak nama bulan, ketika itu bulan Ramadan tu berbetulan dengan persangatan panas, Syiddatul Har. Syiddatul Har dalam bahasa Arab ialah Ar-Ramadu atau Ar-Ramda. Maka keluar daripada perkataan Ar-Ramadu yang bermakna bersangatan panas, keluarlah Ramadan. Sebab tu nama bulan tu bulan Ramadan. Ada pandangan mengatakan Ramadan diambil daripada Ramada Yarmadu. Ramada Yarmadu dengan makna membakar ataupun menghilangkan. Maka dinamakan sebagai Ramadan kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni menghilangkan. Hilangkan apa? Hilangkan kita punya dosa, hilangkan kita punya kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala terima taubat dan sebagainya. Faham? Nah. Terus. Qabila qala hadatsana Ali bin Hujr hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas bin Malik annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya dia ditanya tentang puasa Nabi. Sayyidina Anas ditanya tentang puasa Nabi. Faqala, maka jawab Sayyidina Anas, kana yasumu minasy-syahri hatta nara alla yuridu an yuftira minhu. Nabi ni puasa daripada sebulan tu, sehingga kami katakan Nabi ni memang tak nak buka dah, nak puasa penuh. Tak hari nak puasa. Wa yuftira hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'a. Dan ada waktu tertentu pula Nabi ni berbuka, mana tak puasa, dan sering tak puasa. Sehingga kami katakan Nabi takkan puasa dah pada bulan tu. Tu. Ni macam tadi jugalah. Nak beritahu ni Nabi ni ada kala puasa panjang, lepas tu berhenti panjang, lepas tu hakal. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliya. Kata Sayyidina Anas lagi, dan kamu wa kunta la tasha' an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliya. Maknanya, dan kamu tidak mahu untuk melihat Nabi pada waktu malam sembahyang, melainkan kamu tengok Nabi dalam keadaan sembahyang. Boleh tak? Maksudnya ialah Nabi ni dia tidak menentukan malam tertentu nak sembahyang. Mana bukan mesti malam Khamis, malam Jumaat saja tak. Malah Nabi sembahyang pada waktu-waktu yang Nabi nak sembahyang. Sekira-kira disebut dalam hadis ni, wa kunta la tasha' an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliya. Dan kamu tidak kehendaki untuk melihat Nabi pada waktu malam. Allah terkejut. Adik terkejut, Abi terkejut juga. Dah lah. Astagfirullahalazim. Mana tadi hilang Abi? Tutup. Ya, baik. Mana tadi? Jadi makna wa kunta la tasha'u an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aitahu musalliya. Maknanya Nabi SAW tidak menentukan bahagian malam yang khusus untuk tidur dan bahagian malam yang lain khusus untuk sembahyang. Tak? Boleh? Malah Nabi ni akan tidur waktu Nabi nak dan akan sembahyang waktu senang. Bila senang Nabi sembahyang. Okey. Wala na'iman illa ra'aitahu na'ima. Dan kamu tidak akan mahu melihat Nabi tidur, mereka kamu akan tengok Nabi tidur.
Ini syarahan macam tadilah. Boleh? Maknanya Nabi tidak tentukan waktu tertentu untuk tidur. Bila kamu masuk je tengok kadang-kadang Nabi tidur, kadang-kadang Nabi semayang, wahakala. Itu maksud dia. Okey. Hadis ke-300. Wa bilai qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan haddatsana Abu Dawud haddatsana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas qala, daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Nabi sallallahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma wa ma sama shahran kamilan منذ قدم المدينة illa Ramadan. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW berpuasa sehingga kami katakan Nabi ini tak mahu untuk berbuka. Dan Nabi berbuka sehingga kami katakan Nabi tak mahu untuk berpuasa. Dan Nabi tidak berpuasa sebulan penuh sejak datang ke Madinah melainkan Ramadan. Hadis lebih kurang hadis sebelum ni kita dah terangkan. وابن قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلى شعبان ورمضان. Itu bawa 2 orang anak dan seorang isteri. So bayangkan 4 isteri. Anak berapa orang? Macam mana keadaan dunia ni? Allah musta'an. Allah Rabbi. Sabar, Ramadan. Okey. Daripada Abi Salamah, daripada Ummu Salamah telah berkata, aku tidak melihat Nabi SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut, melainkan Ramadan dan bulan Sya'ban. Jadi hadis ini memberi faham seolah-olah Nabi puasa Sya'ban tu penuh. Sebab tu disebut oleh Ummu Salamah, aku tidak melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi berturut-turut tu maknanya berterusan lah. Kalau kat tengah tu ada selang, tak panggil berturut-turut lah. Jadi Sya'ban terus Ramadan. Jadi Sya'ban sempurna, Ramadan sempurna. Tak, namun kita dah terang tadi, mula-mula tadi, maksud Nabi puasa penuh Sya'ban maknanya Nabi berpuasa kebanyakan hari. Mungkin ada 1-2 hari saja Nabi tak puasa dalam bulan Sya'ban tersebut. Ataupun memang Nabi puasa penuh sungguh Sya'ban, cuma pada tahun tertentu, bukan pada setiap tahun. Naam. Allah. Qala Abu Isa hadha al-isnadu sahihun. Ini faedah hadithiyah. Kata al-Imam At-Tirmidzi, Abu Isa, sanad ini sahih. Wa hakadha qala an Abi Salamah. Dan begini jugalah disebut oleh Salim bin Abi Ja'd daripada Abi Salamah an Ummi Salamah. Wa rawa hadzal hadits ghairu wahidin an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang daripada Abi Salamah, tapi bukan ambil dengan Ummu Salamah. Hadis kita baca ni daripada Abu Salamah, daripada Ummu Salamah. Jadi Abi Salamah ambil daripada Ummu Salamah. Riwayat lain sebut Abu Salamah ambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtamilu an yakuna Abu Salamah ibn Abdul Rahman qad rawa hadzal hadits an Aisyah wa Ummi Salamah jami'an an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ihtimal juga, ada kemungkinan juga Abu Salamah meriwayatkan hadis ini daripada 2 orang. Dia terima hadis ini daripada Ummu Salamah dan beliau terima juga hadis ini daripada Aisyah dan diriwayatkan hadis ni. Boleh jadi juga. Hadis ke-302, kita nak habis bab puasa ni. Wa bilai qala hadatsana Hannad hadatsana Abdatu an Muhammad ibn Amr qala hadatsana Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin
aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Aku tidak melihat Nabi SAW berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi berpuasa Sya'ban melainkan sikit. Nabi tak puasa. Bal kana yasumu kullah. Malah Nabi berpuasa penuh bulan Sya'ban. Apa makna bal kana yasumuhu kullah? Begini cerita. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Disebut Nabi berpuasa Sya'ban melainkan sikit. Mana sikit sahaja Nabi tak berpuasa. Sikit tu banyak mana? Sikit tu banyak mana? Dibimbangi oleh Sayyidatina Aisyah, ada yang faham sikit tu mungkin 10 hari. Ada 30 hari Sya'ban, tak? 20 hari puasa, 10 hari tak puasa. Maka disebut Nabi telah berpuasa kebanyakan Sya'ban sebab 20 hari. Banding dengan 10, 20 lah lebih banyak. Tak? Jadi waham begitu, Sayyidatina Aisyah tak nak. Maka Sayyidatina Aisyah bersebut, bal kana yasumu kullah. Malah Nabi ni puasa keseluruhan. Maknanya apa? Nabi ni puasa seperti penuh Sya'ban tu. Adalah sehari 2 hari tak puasa. Itu je. Bukan 10 hari tak puasa. Tu cerita ni. Faham tak? Okay, kenapa Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban lebih banyak daripada bulan Muharram? Sedangkan bulan Muharram lebih afdal untuk dipuasakan selepas Ramadan, sebagaimana riwayat Imam Muslim. Afdalus siyami ba'da Ramadan shaumu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa selepas Ramadan ialah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Alasannya apa? Okey. Nabi tak puasa banyak pada bulan Muharram, walaupun ia lebih afdal daripada Sya'ban, adalah kerana pada bulan Muharram tu Nabi ada keuzuran, sakit, safar. Ataupun ada sebagian ulama sebut kerana pada bulan Sya'ban tu ada khususiat, keistimewaan yang tidak ada pada bulan Muharram. Sebab tu Nabi lebih banyak puasa pada bulan Sya'ban. Apa khususiat tu? Diangkat amalan setahun pada separuh Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ataupun jawapannya ialah kerana Nabi tak tahu lagi kelebihan Muharram, melainkan pada akhir hayat Nabi. Jadi sebelum kan Nabi puasa Sya'ban lah. Tak, akhir-akhir hayat baru Nabi tahu kelebihan Muharram tu ialah duduk ranking nombor 2 selepas Ramadan. Tak. Itu jawapan yang terakhir lah, ulama sebut. Atas dasar itu Nabi SAW lebihkan puasa Sya'ban berbanding Muharram, walaupun Muharram lebih afdal berbanding Sya'ban. Allahumma shalli alaihi wasallam. Okey, terus. وبه قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال daripada Abdullah qala Abdullah bin Mas'ud. Sebab bila diitlakkan Abdullah tanpa bin ke siapa-siapa, di sisi istilah muhaddithun ialah Abdullah bin Mas'ud. Faham tak? Jadi an Abdullah bin Mas'ud qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin salasata ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Adalah Nabi SAW berpuasa pada ghurrah. Ghurrah ni awal setiap bulan 3 hari. Hikmahnya ialah Nabi buka awal bulan dengan ibadat. Dan setiap sehari puasa menyamai 10 kali ganda. Jadi bila puasa 3 hari sebulan, seolah-olah Nabi puasa sebulan penuh. Kalau dilakukan setiap bulan 3 hari, maka Nabi puasa setahun secara penuh. Boleh? Sebab tu dalam hadis pun ada sebut saumu salasati ayyam min kulli syahr saumud dahr.
Puasa 3 hari daripada setiap bulan ialah puasa setahun. Mana seperti puasa setahun sudut pahala tu lah. Ha? Yang akan datang ni ada hadis yang bagi tahu tak, 3 hari Nabi puasa tu bukan pada awal bulan. Hadis yang kita baca ni disebut Nabi puasa 3 hari awal bulan. Akan datang disebut Nabi puasa 3 hari tapi ikut suka Nabi nak puasa bila. Bukan 3 hari pertama. Bertembung, kita sebut tidak ada pertembungan. Cara kita nak jamak, nak himpunkan ialah ada orang dia dapat tahu daripada Nabi begitu. Maka dia beritahu Nabi puasa 3 hari pertama. Ada orang dia jumpa Nabi ketika itu Nabi berpuasa mungkin selang-seli ke tengah bulan ke akhir bulan ke. Tak, maka dia beritahu apa yang dia lihat. Apa yang dia tahu. Jadi tidak ada sebarang pertembungan. Masing-masing menceritakan apa yang mereka tahu dan lihat daripada baginda Nabi SAW. Naam. Wa qallama kana yuftir yaumal Jum'ah, dan Nabi jarang sekali berbuka pada hari Jumaat. Maknanya Nabi ni berpuasa pada hari Jumaat. Cuma dalam mazhab Syafi'i sendiri secara khususlah tak nak puasa hari Jumaat kena gabung dengan sebelum. Sama ada Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kalau tidak dihukumkan makruh nak puasa Jumaat sahaja dengan dalil yang mereka pegang lah. Boleh? Nah. Terus hadis 304. Kita baca sabah-asal tak apa tak? Asal pun apa? Tak ada kerja buat Ramadan ni. Baca kitab dapat pahala insya-Allah. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Hafs Amr ibn Ali qala hadatsana Abdullah ibn Dawud an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an Rabi'ata al-Jurashi an Aisyah qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, telah berkata, kana Nabi alaihi salatu wassalam yataharra shaum al-Itsnin wal Khamis. Nabi ini bersungguh-sungguh untuk berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Boleh? Yataharra ni maknanya berjaga-jaga. Mana tak akan lepas hari itu melainkan Nabi puasa lah. Mana pada hari Ahad tu dah sedia dah. Gitu lah, lebih kurang mana yataharra. Betul? Mana sengaja memang pisah Nabi nak puasa pada hari itu. Sebab apa Nabi pilih 2 hari ni? Kerana pada 2 hari itu amalan akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sebab tu dalam hadis selepas tu disebut bila qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Abu Asim an Muhammad ibn Rifa'ata an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda alaihi salatu wasallam, tu'radul a'malu yaumal Itsnin wal Khamis. Dibentangkan amalan pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im, dan aku suka, kata Nabi, untuk dibentangkan amalan aku kepada Allah sedangkan aku sedang berpuasa. Naam. Okey. Pembentangan amalan ni sebenarnya dia ada 3. Ada pembentangan amalan kepada Allah, amalan sehari semalam. Tu berlaku tiap-tiap hari. Amalan dalam hadis Muslim disebut yurfa'u ilahi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Mana diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum amalan siang dan amalan siang sebelum amalan malam. Mana tiap-tiap hari dibentangkan. Itu pembentangan al-ardu li kulli yawmin wa lailah. Ada al-ardu li amal al-usbu'. Kita buat laporan setiap hari, laporan mingguan berlaku pada hari Isnin dan Khamis. Ada juga laporan tahunan, iaitu berlaku pada malam nisfu min Sya'ban dan juga malam Lailatul Qadar. Siapa tujuan dibentangkan amalan ini, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat. Tidak lebih hanyalah Allah Taala nak berbangga-bangga kepada malaikat terhadap hamba-hambanya yang taat. Kalau tak, Allah Taala ni Maha mengetahui. Malaikat bagi tahu ke tak bagi tahu ke, lapor ke, dah Allah Taala tahu belaka. Beza dengan kita, lupa nak melaporkan, buat laporan, orang atas tak tahu lah apa kita buat.
Khair insya-Allah. Yallah. Hadis ke-306. Dah nak habis. Malam Lailatul Qadar dan juga malam An-Nisfi min Sya'ban. Malam 15 Sya'ban tu. Separuh Sya'ban. Baca laju sikit. وأبي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت daripada Sayyidatina Aisyah berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnain wa min asy-syahri al-akhari ats-thulatsa'a wal arbi'a wal khamisa. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata Nabi berpuasa daripada sebulan tu pada hari Sabtu. Boleh? As-sabtu maknanya al-qata', terputus. Sebab dikatakan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Bermula daripada hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Sabtu berhenti. Terputus lah, maknanya dah habis dah. Tu. Dah habis dah penciptaan tu, selesailah. Cumanya Syekh Muhammad Awamah sebut, fi hadzal kalami nadharun tawil. Apa yang disebut oleh Imam Al-Bajuri itu ada pembincangan yang panjang, boleh jadi kritikan. Allah A'lam. Kena tengok balik lah. Ilmu ni luas sangatlah. Masya Allah, tabarakallah. Wal ahada, dan Nabi juga puasa pada hari Ahad. Sebab hari tersebutlah Allah Ta'ala mula menciptakan. Dan hari Ahad merupakan hari pertama daripada seminggu. Walaupun ada khilaf lah padanya. Wal Itsnain, Nabi juga puasa hari Isnin. Sebab apa nama Isnin? Sebab dia hari As-Tsani, hari kedua daripada seminggu. Jadi Ahad hari pertama, hari Isnin hari kedua. Wa min asy-syahril akhar, pada bulan yang lain Nabi puasa Selasa. Selasa ni boleh baca banyak bacaan lah. Antaranya yang disebut dalam kitab As-Sulasa. Ataupun As-Sulasa boleh belaka. Seperti ulama, al-ulama As-Sulasa, dalam kitab sebut As-Sulasa. Itu lebih tepatlah, As-Sulasa. Nabi puasa hari Selasa wal arbi'a, ataupun arbu'a, ataupun arba'a. Ba tu boleh baca 3. Wal khamis. Faham? Jadi dalam hadis ni diterangkan Nabi berpuasa dalam pelbagai hari. Cuma Nabi tak puasa berturut-turut sebab bimbang menyusahkan ke atas umat nak tiru. Okey, terus hadis ke-307. Jadi kita nak puasa bila-bila pun tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i macam saya sebut tadi lah, kalau nak ifradkan hari Jumaat ataupun Sabtu ataupun Ahad, itu makruh. Kalau nak juga gabung, nak Ahad gabung dengan Isnin, ataupun Ahad gabung dengan Sabtu, Sabtu gabung dengan Ahad, ataupun Sabtu gabung dengan Jumaat, Jumaat gabung dengan Sabtu ataupun Jumaat gabung dengan Khamis. Wahakala. Wabihi lai qala hadatsan Abu Mus'ab al-Madani an Malik bin Anas an Abi Nadr an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Ummuna Aisyah qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Ini hadis berulang. Tidaklah Nabi berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak melainkan pada bulan Sya'ban. Hadis ke-308, hadatsana Mahmud qala hadatsana Abu Dawud hadatsana Syu'batu an Yazid ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzata qalat, aku daripada Yazid bin Rishki berkata, aku mendengar Mu'adzah telah berkata, aku berkata kepada Sayyidatina Aisyah. Siapa? Mu'adzah. Jadi Mu'adzah berkata kepada Sayyidatina Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayamin min kulli syahr. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Qalat na'am. Maka Sayyidatina Aisyah jawab, benar. Benar. Kemudian qultu, aku bertanya lagi, Mu'adzah, min ayyihi kana yasum?
Dalam sebulan tu hari apa Nabi puasa? Awal ke, tengah ke, 3 hari bulan ke 10 hari bulan? Bila? Qalat kana la yubali min ayyihi sham. Sayyidatina Aisyah jawab, Nabi tak peduli. Nabi tak kisah. Bila-bila Nabi nak puasa, Nabi puasa 3 hari tersebut. Faham? Jadi ini yang saya sebut tadi sedikit macam dapat bertembung dengan hadis yang beritahu Nabi puasa 3 hari pertama. Tapi kita dah jawab, masing-masing menceritakan apa yang dia lihat daripada Nabi. Ada yang lihat Nabi berpuasa 3 hari pertama, yang tu diberitahu. Ada yang tengok Nabi berpuasa 3 hari tapi tak tahu hari mana. Ataupun bukan berturut-turut ke lagu mana, tu diberitahu pula kepada kita. Boleh? Allah SWT. Tak nak apa? Faham? Qala Abu Musa Yazid al-Rishku huwa Yazid al-Dubba'i al-Basri. Sayyidina Abu Musa al-Tirmidhi bagi tahu Yazid al-Rishku itu ialah Yazid al-Dubba'i al-Basri. Ini nak kritik ataupun nak menolak pandangan yang mengatakan Yazid ni orang yang tidak thiqah. Maka Imam Tirmidhi sebut beliau thiqah, bukan tak thiqah. Sebab tu dia sebut wahwa thiqatun, dan dia thiqah, dipercayai. Rawa anhu Syu'batu wa Abdul Warithi ibnu Sa'id wa Hammad ibnu Zaid wa Ismail ibnu Ibrahim wa ghairu wahid min al-a'immah. Malah imam-imam agung seperti Syu'bah, Abdul Warith, Hammad, Ismail, semua tu meriwayatkan hadis daripada beliau. Daripada siapa? Yazid Ar-Rishki. Ini jadi Tok Guru besar ni. Cara lagu ni boleh Tok Guru. Faham tak? Tok Guru ni masa dia kecil dia nakal sikit. Besar insyaAllah Tok Guru besar. Wa huwa Yazid Al-Qasim. Yazid Ar-Rishki itu juga ialah Yazid Al-Qasim. Orang yang samalah. Wa yuqal Al-Qassam. Ataupun nama dia Al-Qassam. Wa Rishku bilughati ahli Al-Basrah huwa Al-Qassam. Ar-Rishku kalau ikut lughah bahasa ahli Basrah ialah Al-Qassam. Ni kata Ibn Qassam. Tak ada masalah situ. Terus wabihi qala hadatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala hadatsana Abdatu ibnu Sulaiman an Hisham ibnu Urwata an Abih an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah berkata, kana Ashura yawman tasumu Quraisy fil jahiliyah. Adalah hari Ashura, iaitu 10 Muharram, satu hari yang dipuasakan oleh kaum Quraisy pada zaman jahiliyah. Sebab apa puak Quraisy puasa pada hari Ashura? Mereka ikut Ahlul Kitab. Tapi Imam Qurtubi kata boleh jadi mereka puasa pada hari Ashura kerana mereka memegang dengan syariat Nabi Ibrahim ataupun Nabi Nuh. Kerana warid dalam akhbar menyebut hari Ashura itu hari yang Safinah, iaitu kapal Nabi Nuh terselamat daripada ombak besar itulah. Maka Nabi Nuh berpuasa sebagai satu tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian juga mereka, iaitu puak-puak Quraisy ini, membesarkan hari tersebut dengan menukar kelambu Kaabah yang baru. Tu dia. Dalam kitab Al-Matamih, wallahu a'lam karangan siapa, daripada sebahagian ulama yang merupakan ahlul athar, makna ahli sejarah lah. Mereka sebut hari Ashura ialah hari yang di mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh, Allah Ta'ala terima taubat Nabi Adam, padanya juga dilahirkan Sayyidina Isa AS, diselamatkan juga Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Dan selain daripada itulah. Jadi hari tersebut hari yang agung, Yaumun Azimun Syarif. Sehingga dikatakan binatang buas pada hari Ashura dia tak makan orang. Ni kalau siapa-siapa yang ada keyakinan yang kuat, tafadhal lah. Tafadhal ke mana? Tak pergi ke hutan, pergi ke zoo. Melompat dalam apa nama tempat buaya ke, yang tengah lapar lah. Jangan cari hak tu, hak tengah lapar. Singa ke,
Sebab dikatakan pada hari tersebut binatang-binatang ini tidak makan orang lah, tidak makan sebab mereka juga berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis Muslim, puasa Ashura membatalkan dan mengampunkan dosa-dosa yang lepas selama setahun. Tapi hari Arafah 2 tahun. Tahun lepas, tahun akan datang. Jadi apa beza dua ni? Puasa hari Ashura 10 Muharram dan juga puasa Arafah 9 Zulhijjah. Kenapa yang ni setahun, yang ni 2 tahun? Bezanya ialah, hikmahnya ialah hari Ashura ini ialah hari Musawi, hari Nabi Musa. Hari Arafah hari Muhammadi, hari untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad SAW. Maka sudah tentu Nabi Muhammad, Nabi yang paling agung, maka dilebihkan. Kalau puasa hari Arafah, diampunkan 2 tahun. Adapun hari Ashura, hanya diampunkan setahun dosa. Warid adalah hadis walaupun dhaif, tapi dikuatkan dengan pelbagai jalan. Siapa-siapa yang perluaskan rezeki ke atas anak isterinya pada hari Ashura, maka tahun tu Allah Ta'ala perluaskan rezeki dia. Dan dikatakan ini mujarrab. Mujarrab. Jadi hari Ashura kita puasa dan makan special sikit lah. Ada pitih tu bawa bini pergi beli benda nama emas ke rantai, cincin, bagi penuh satu badan dia. Bagi dia tak urut angkat. Aku pun tak buat. Aku beritahu je ni. Boleh? Alah, kuliah perluaskan rezeki lah ikut kemampuan. Maknanya hari tu makan special sikit. Beli kedai ke masuk rumah ikut lah. Okey, adapun apa yang tersebar mengatakan sunat ataupun dituntut kita berminyak-minyak, pakai celak, pakai apa tu? Warnakan rambut dengan warna tertentu tu kan. Warna apa nama? Warna oren. Warna inai itulah. Dan masak bubur Ashura. Itu semua tu maudhu'. Itu semua maudhu'. Maudhu' ni maknanya tak betul lah. Jadi kita duk masak bubur Ashura pada hari Ashura tu boleh ke tak? Ke sesat? Ke bid'ah? Bila bid'ah ni mana dalam api neraka. Tak. Jadi benda tu tak dituntut. Tak dituntut dengan makna apa? Tak ada tuntutan khusus daripada hadis. Tak ada hadis yang bagi tahu fadilat berminyak-minyak rambut ke bulu-buluan tak. Pada hari Ashura fadilat ada sekian. Itu tak ada. Celok pada hari ni fadilatnya sekian, tak ada. Buat bubur Ashura pada hari ni fadilat ada sekian, itu tak ada. Itu tak ada. Tapi nak masak ikut gimu, nak masak bubur Ashura ke masak apa pun pada hari tu tak ada masalah. Yang masalah masak bubur Ashura dengan i'tiqad fadilat je sekian. Sedangkan benda tu tak ada dari datang Nabi, itu tak boleh. Faham tu? Macam masalah baca Yasin malam Khamis, macam baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Baca dah, tak ada masalah. Itu tertib yang ulama susun. Apa pula bid'ahnya? Cuma jangan anggap ada fadilat khusus. Mereka ada nas. Faham tak? Jadi kalau orang bangkang kata bid'ah, nanti sebut tak bid'ah. Saja aku nak baca malam ni. Kamu khususkan ke baca malam ni? Dah saja aku nak baca. Tak boleh. Tak aku kena baca. Orang nak suruh baca Quran, aku nak pilih Yasin malam ni 3 kali. Tak boleh. Baca 3 kali Yasin. Aku nak baca 4 kali, aku baca 4 kali kat aku. Kamu. Mu nak doa. Aku nak baca Yasin. Faham tak? Tu kalau nak baloh lah. Tapi ala kulli hal, fadilat khusus nak sabit mesti ada nas daripada hadis ataupun daripada Al-Quranul Karim. Daripada sumber yang diiktiraf lah. Boleh? Naam. Okey, terus. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Ashura tersebut. Pasal apa Nabi puasa? Nabi ikut kaum Quraisy yang puasa. Ataupun Nabi ikut Ahlul Kitab. Ataupun kerana ilham daripada Allah Ta'ala yang suruh Nabi puasa. Nabi pun patuh. Falamma qadimal Madinata samahu wa amara bisiyamih. Bila mana Nabi pergi ke Madinah, Nabi puasa juga hari Ashura dan Nabi suruh sahabat-sahabat lain berpuasa. Ringkih lah dalam matan kita tak. Dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut
hadis Bukhari Muslim daripada hadis Ibn Abbas. Nabi bila datang ke Madinah, Nabi dapati orang Yahudi puasa pada hari Ashura. Nabi pun tanya, pasal apa awak puasa? Maka puak-puak tu jawab, Yahudi jawab, hari ini hari yang Allah Ta'ala selamatkan Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa puasa, syukran. Nabi Musa berpuasa syukur kepada Allah, maka kami berpuasa hari itu. Maka Nabi tersebut, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak dengan Nabi Musa berbanding kamu. Nah, maka Nabi pun berpuasa dan Nabi suruh yang lain berpuasa. Cumanya dalam hasyiah ni sebut, Nabi berpuasa ini bukan semata-mata berpegang kepada puak-puak Yahudi ni berpuasa, maka Nabi puasa tak. Tapi boleh jadi di sana ada wahyu yang Nabi terima ataupun ijtihad daripada Nabi sendiri. Yang Nabi perlu puasa hari itu kerana apa? Kerana padanya Nabi Musa diselamatkan, Nabi Fir'aun dihancurkan. So, bila ada satu kelompok puasa sebagai satu syukur, sedangkan mereka tidak ada kaitan dengan Nabi Musa pun sebab dah beriman dengan satu perkara yang berubah, yang telah diubah. Sedangkan kami masih berpegang Nabi Musa sebagai Nabi, dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa lah, itu juga yang kami bawa dan sebagainya. Maka Nabi berpuasa, ijtihadan minhu. Itu, nah. Falamma fturida Ramadan kana Ramadan huwa al-faridah wa turika Ashura. Bila mana difardukan Ramadan, maka Ramadan lah dianggap sebagai yang fardu. Puasa fardu ialah Ramadan. Difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi tahun pertama Nabi belum puasa Ramadan, tahun kedua baru Nabi puasa Ramadan. Dan ketika itu dinasahkan, waktu rika Ashura, mana dinasahkan puasa Ashura. Dinasahkan itu nasah apa? Khilaf. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, sebelum Ramadan menjadi wajib, Ashura tu tak wajib. Ashura tu hanya satu puasa yang sangat-sangat dituntut kita buat. Jadi bila datang Ramadan, tuntutan untuk puasa Ashura tu ada, cuma tuntutan yang melampau tu dah hilang, dinasahkan. Gitu. Ada pandangan mengatakan sebelum Ramadan tiba, Ashura tu wajib puasa. Ini pandangan di sisi mazhab Hanafi. Jadi bila datang hadis ini, maka hadis ini membatalkan kefarduan puasa hari Ashura. Kemudian Nabi sebut faman syaa, bukan Nabi sebut ni, siapa sebut? Sayyidatina Aisyah. Faman syaa samahu wa man syaa tarakah. Jadi siapa-siapa yang nak puasa hari Ashura, puasa. Siapa yang tak nak, tak payah, boleh tinggalkan. Mana lepas Ramadan tiba, Ramadan difardukan, maka untuk Ashura tu atas kamu lah. Nak puasa ataupun tidak. Sebab dia tidak lagi wajib, sebagaimana dipegang oleh mazhab Hanafi sebelum difardukan Ramadan. Atau ianya tidak lagi dituntut dengan tuntutan yang bersangatan kuat, sebagaimana dipegang oleh mazhab Syafi'i. Naam. Sikit lagi. Bila nak habis? Nak habis. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال daripada Alqamah telah berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyam syai'a, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan daripada hari-hari tertentu dengan ibadat tertentu? Qalat kana amaluhu dimatan. Maka Sayyidatina Aisyah jawab, adalah Nabi ni amalannya berterusan. Berterusan. Dalam riwayat lain disebut, Sayyidatina Aisyah jawab tak. Jadi ditanya tadi, adakah Nabi khususkan hari ini dengan ibadat sekian, hari esok dengan ibadat sekian. Sayyidatina Aisyah jawab tak. Malah Nabi ni amalannya sallallahu alaihi wasallam ialah berterusan. Di matan makna berterusan. Asalnya diumatan. Disebabkan waw tu mati, sebelum tu bagi bawah, waw tu kita ubah jadi ya, jadi di matan minad dawam. Tak. Okey. Lepas tu, bukankah ada hadis sebelum ni?
kita sebut Nabi kalau puasa panjang. Sampai sahabat kata Nabi ni tak buka dari bulan ni. Tapi bila buka pula, bila tak puasa pula, tak puasa lama. Tak. Sehingga sahabat kata bulan ni Nabi tak puasa dah ni. Dia buka sampai habis. Tak bertembung. Sini disebut Nabi ni amalannya berterusan. Mana kalau puasa. Tak. Gitu. Kalau sembahyang duha. Tapi ada juga riwayat sebut Nabi tak muwazabah ana solatul duha. Maka jawapannya ialah ad-dawam kat sini maknanya ialah ad-dawam urfi. Mana tadi tahu? Yang disebut dalam kitab. Hilang dah. Wal muradu bid-dawam al-ghalib. Yang dimaksudkan dengan dawam ni sentiasa. Kebanyakan. Boleh? Mana kalau Nabi semayang, Nabi sentiasa semayang. Kalau puasa tu berterusan. Tapi bukanlah mana berterusan tu tak pernah buka. Tapi benda tu berlaku lah. Setiap bulan berlaku. Semayang tu, benda tu berlaku. Macam wirid. Tak. Bukanlah setiap saat wirid. Tapi hari ni baca wirid, esok baca wirid. Baca Quran, sehari 5 juzuk. Sehari 1 juzuk. Tak. Mungkin hari ni pagi. Esok petang. Jadi itu makna istimrar kat sini. Berterusan dengan makna begitu. Bukan makna setiap saat dalam keadaan begitu. Sebab kalau tak akan bertembung lah dengan beberapa hadis yang lain. Boleh? Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiq. Maka Sayyidatina Aisyah pun tanyalah, siapa di antara kamu mampu buat macam Nabi buat? Sallallahu wasallam. Jadi kita tak mampu dah nak buat. Sudut banyak amalan tu tak mampu dah. Sudut ikhlas, sudut khusyuk. Memang tidak standing lah dengan Nabi. Malah tak layak pun dibandingkan ibadat kita dengan ibadat baginda Rasul dengan sallallahu wassalam. Faham tu? Ada lagi baki 3 hadis kurang. Kita baca. Wabillahi qala hadatsana Harun ibn Ishaq hadatsana Abdatu an Hisham ibn Urwah an Abih an Aisyah qalat. Daripada Sayyidatina Aisyah telah berkata, dakhala alayya Rasulullah wa indi imra'atun. Nabi telah masuk ke dalam rumahku dan ketika itu bersama-sama aku seorang perempuan. Dalam riwayat lain disebut perempuan tu Molek lah, orang yang comel. Daripada Bani Asad. Namanya Al-Hawla. Daripada kelompok Sayyidatina Khadijah Al-Kubra Ummul Mukminin. Faqala man hadhihi? Nabi pun bersabda, tanya, siapa ni? Qultu fulanah. Dia ialah fulanah. La tanamul lail. Fulanah ni mana? Seorang individu yang tidak tidur malam. Maknanya malam tu dihidupkan dengan sembahyang, dengan zikir, dengan baca Quran. Malah dikatakan dalam riwayat lain perempuan yang paling kuat beribadat di kalangan ahli Madinah. Okey. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Hendaklah kamu melazimi amalan yang kamu mampu. Jangan buat sampai menyebabkan mudarat pada tubuh badan. Boleh. Jadi kat sini alaikum. Sedangkan Nabi bercakap dengan siapa ni? Kepada perempuan tu, alaiki lah patutnya. Atau alaikunna. Kalau nak tuju pada Sayyidatina Aisyah dan juga Al-Hawla tadi. Tapi Nabi sebut alaikum dengan muzakkar. Kerana apa? Kerana kat sini Nabi nak pesan kepada seluruh umat. Jadi umat Nabi ni ada lelaki dan perempuan. Bila ada dua-dua tu maka diberatkan belah lelaki. Maka disebut alaikum. Boleh? Nah. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Mana ilzamu. Sentiasalah kamu buat satu amalan yang kamu mampu. Wallahi demi Allah la yamallullah hatta tamallu. Allah Ta'ala tak bosan sehingga kamu bosan. Maksud Allah Ta'ala tidak bosan sehinggalah kamu bosan ialah selagi mana kamu ibadat, Allah Ta'ala tulis.
Ha? Ganjaran pahala, Allah Ta'ala beri ganjaran pahala, malaikat tolong tulis. Tak. Ha. Faham tu? Jadi kalau kamu dah tak beribadat, maka Allah Ta'ala lagi tidak tulis. Jadi kat sini nak bagi sedikit terhib ataupun amaran lah. Mana nak buat amal tu janganlah amalan yang terlalu banyak sampai kamu bosan, kamu tinggal. Yang asal tak nak tulis pahala, bagi pahala, kemudian terputus pahala tu sebab kamu tinggal. Lepas tu nak buat lagu mana buat, sikit-sikit tak ada masalah, tapi berterusan supaya pahala tu terus sampai dan diberikan kepada kamu. Ha. Tapi janganlah kita ambil hadis ni untuk kita sentiasa bermalas-malasan. Khusus main 20, kita pun buat keluar hadis ni. Khusus main duha, kita pun buat keluar hadis ni. Khusus puasa sunat, kita pun buat keluar hadis ni. Rugilah. Sedangkan kita mampu, waktu pemalah. Ha? Masing-masing daripada kita ni, kadang-kadang dalam bab dunia, orang panggil hinyak sampai lunyai tak? Macam bro Azri Walter, Ustaz. Tapi dalam bab-bab ibadat ni tak berapa nak semangat. Dengan pelbagai alasan lah. Sedangkan itu yang kita nak bawa nanti bila bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Dunia ni kita cari tiap-tiap hari pun, orang Kelantan panggil seku sembai cari. Satu masa kita tinggal lah. Satu masa kita akan tinggal perkara tu. Allah musta'an. Tapi itulah kita hari ni. Sebab tu Nabi tunjuk kehidupan yang sangat sederhana. Nabi ni kalau nak kaya, boleh tahan kaya. Tapi Nabi pilih hidup dalam keadaan sangat sederhana. Nak bagi tahu kita hidup ni taklah seteruk yang kamu sangka. Tak. Sabar kena ada sempanan. Kalau dengar ahli kewangan cerita tu, apa hati tu. Awak tahun ni 60, okey, kena ada sekian duit sebab apa? Nanti awak nak hidup lagi 80 dalam 20 tahun lagi awak akan mati 80. Itu kebiasaan di Malaysia macam-macam lah. Kena ada 2 juta, 100 ribu. Boleh ambil lah, tak ada masalah. Dia orang punya apa, nasihat-nasihat tu janganlah buat tak tahu langsung. Sebab yelah, kalau kita dah tua, perlu juga duit untuk kesihatan, untuk backup apa-apa berlaku kan. Tapi melampau-lampau mencari tu, melampau-lampau kita sebut bimbang, melampau-lampau tidak tomakninah hati. Hati gelisah semua. Sebab dalam kepala, tak cukup lagi target tahun ni. Sepatut tahun ni simpanan 400 ribu. Tahun depan simpanan 800 ribu. Tahun selagi simpanan 1,5 juta. Itu saya kira bukan daripada tuntutan agama lah. Kalau menyebabkan hati tu qalaq, tak tenang. Kalau nak kerja target tu atas dasar KPI syarikat ataupun atas dasar nak bantu orang tua, bantu orang ni. Syarikat bukanlah tak ada KPI begitu, bankrupt lah. Nak bagi gaji orang bawah lagu mana? Tak. Yang mana setiap orang tu dia ada anak-anak, isteri yang dia kena bagi makan. Ala kulli hal berakhirat ni semua kita ke belakang kan. Kita tak ada istilah seimbang dunia akhirat kita ni. Kita lebih dunia. Mengaku je terus terang kita lebih dunia, bukan seimbang. Ha? Boleh tak? Saya pun gitu jugalah, lebih ke dunia. Alhamdulillah. Ya Allah. Khair insya-Allah. Kemudian disebut wa kana ahabbu dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibu. Dan adalah perkara yang Nabi paling suka daripada ibadat ialah apa-apa yang seseorang tu istiqamah di atasnya. Balik istiqamah tadi, istiqamah apa? Istiqamah urfiyah, mudawamatun urfiyatun. Istiqamah berbetul uruf. Boleh. Sebab tak bolehlah seseorang tu, contoh istiqamah semayang, takkan setiap saat semayang. Dia ada waktu tidur, ada waktu makan, ada waktu main, ada waktu. Tapi semayang tu dia tak tinggal. Gitu mana istiqamah tu. Duha tu mungkin hari ni awal sikit, esok lambat sikit, tapi tak tinggal. Macam wirid, macam mengulang Quran. Nah. Sikit lagi.
Wabila qala hadatsana Abu Hisham Muhammad ibn Yazid al-Rifa'i hadatsana Abu Ibn Fudail an al-A'mashi an Abi Salih qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha wa Ummu Salamah radhiyallahu anha. Daripada Abi Salih telah berkata, aku bertanya Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah, ayul a'mali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang Nabi paling suka? Qalata, maka Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah menjawab, madi ma'alahi wa in qalla, sesuatu yang kita istiqamah ke atasnya sekalipun sedikit. Daripada sinilah ahli tasawuf sangat mengingkari mereka yang meninggalkan wirid setelah mereka mulakan baca. Dah start dah wirid tapi ada hari-hari dia tinggal. Mereka ingkar dan mereka marah seperti mana seolah-olah seseorang tu meninggalkan kefarduan atas dasar hadis ni. Sebab apa Nabi sebut madima alaihi wa in qallah, apa yang sentiasa dibuat walaupun sedikit. Sedekah contoh, kita sedekah 10 sen sehari, bukan senang nak ingat tu. Tak, susah. Berbanding kalau kita sedekah cover tu seminggu tu 7 sen, lepas tu hari-hari tu tak sedekah dah, hari-hari lain. Yang sedikit tapi berterusan tu sangat susah. قابيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدث عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم ابن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول ambil daripada mana ni? Akhir lah. Daripada Amr bin Qais, dia mendengar Asim bin Humaid berkata, aku mendengar Auf bin Malik berkata, kuntu. Jadi siapa kata kuntu ni? Auf bin Malik. Auf bin Malik berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan fastak. Aku bersama Nabi pada satu malam dan Nabi bersuci. Thumma tawadda, kemudian Nabi berwuduk, thumma qama yusalli, kemudian Nabi berdiri dan Nabi sembahyang. Faqumtu ma'ahu fabada'a, maka aku berdiri sembahyang sekali dengan Nabi, fabada'a wastaftaha al-baqarata fala yamurru bi ayati rahmatin ila waqafa fasa'al. Dan Nabi mulakan dengan surah Al-Baqarah. Dan tidak lalu mana-mana ayat rahmat, mereka Nabi berhenti dan Nabi mohon rahmat. Jadi Nabi baca ayat, tiba-tiba jumpa ayat rahmat. Kemudian Nabi berhenti daripada baca ayat, meneruskan ayat tu, malah Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka rahmah. Wala yamurru bi ayati azab illa waqafa fata'awwadh. Begitu juga tidak lalu oleh Nabi akan ayat yang menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala, melainkan Nabi minta berlindung. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ataupun min azabika jahannam wa ila akhirih lah. Doa-doa yang seumpama. Fama kasa, begitu juga sunat bagi kita bila ayat tentang tasbih, kita puji Allah Ta'ala, tasbih pada Allah Ta'ala. Kalau ayat itu berbunyi alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, maka jawab bala, benar, wa ana ala dzalika minasyahidin, sesungguhnya aku menjadi saksi ke atas perkara tersebut, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bala, benar, sesungguhnya aku menjadi saksi ke atas perkara tersebut, iaitu Allah sebaik-baik hakim. Ataupun ada ayat was'alullaha min fadlih, mintalah daripada Allah daripada kelebihannya, maka kita pun doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tutup elok. Ya Allah, aku minta daripada kamu daripada lebihan rezeki kamu. Thumma raka', baca balik atas, thumma raka', kemudian Nabi rukuk, famakatha raki'an biqadri qiyamih, kemudian Nabi rukuk seperti qiyam. Jadi hilang ngantuk tak? Jadi Nabi baca Baqarah tadi dekat 2 juzuk. 2 juzuk setengah. Rukuk pun panjang tu juga. Ni siapa dia cerita ni? Sayyidina Auf bin Malik. Wa yaqulu fi ruku'in subhana dzil jabaruti wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Nabi baca doa. Thumma sajada biqadri ruku'in, kemudian Nabi sujud. Panjang mana? Panjang surah Baqarah juga. 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah, berapa minit baca? Lebih kurang, Allahumma salli ala Muhammad. Sejam suku lebih kurang. Sejam suku. Jadi
Sejam lah kita ambil mudah-mudah ya. Berdiri sejam, rukuk sejam, sujud pun sejam. Wa yaqulu fi sujudi, dalam sujud Nabi baca subhanadzil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Kemudian thumma qara'a ala Imran. Kemudian Nabi baca pula Ali Imran. Thumma suratan yaf'alu misla dzalik. Kemudian satu surah. Nah. Jadi sampai surah apa Nabi baca? Nabi baca mana rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga surah An-Nisa, rakaat keempat Al-Maidah. Jadi lebih kurang dalam 6 juzuk hingga 7 juzuk Nabi baca dalam satu solat. Dalam 4 rakaat. Tutup adik. Kakak tutup lah. Ya Allah itu. Tutup elok-elok. Allahumma salli alaihi wasallam. Okey. Tadi Nabi semayang terlalu panjang lah. Dia orang tanya apa kaitan hadis ni dengan bab puasa. Ataupun dengan tajuk sebelum. Bukankah sebelum ni disebut sedikit tapi berterusan. Kita membuatlah amalan yang kamu mampu. Allah Ta'ala tak bosan, melainkan kamu yang bosan dulu. Tak. Jadi, tujuan didatangkan hadis ini ialah nak beritahunya, kadang-kala kita buat amalan-amalan yang susah. Tak, jadi tidak melupakan fadilat. Maknanya, amalan yang sama kita buat, mungkin sedikit tapi berterusan. Tapi kadang-kadang tu kita henyok, buat banyak sikit. Mana kalau kita henyok juga, buat ibadat tu banyak sikit hari tu, pahalanya lebih banyak. Tidaklah menyebabkan dilarang ataupun dimakruhkan, tidak. Itu maksudnya. Itu sebagai ulama kata begitulah tujuan hadis. Ini diletak pada akhir bab puasa. Orang tanya lagi, Ustaz, dah benda kaitan dengan bab puasa? Hadis-hadis yang bermula dengan hadis yang cerita tentang amalan yang paling Nabi suka ialah amalan yang sedikit tapi berterusan. Tak ada kaitan dengan bab puasa. Tak. Sepatutnya bab ini diletakkan dalam bab ibadat. Ya betul. Memang sebagai ulama pun kritik perkara tersebut. Yang lebih syamil ialah hadis 2, 3, 110, 311, 312, 313 tu semua tu diletak dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat, bukan bab puasa. Ala kulli hal, ada sebagian ulama dah jawab, walaupun jawab tu agak jauh. Ala kulli hal kita dah baca lah mudah puasa. Boleh? Ya Allah, khair insyaAllah. InsyaAllah pada sesi akan datang, kita akan kembali balik baca daripada depan. Daripada depan, iaitu masih membincangkan tentang makanan ataupun lauk pauk yang Nabi SAW makan. Cukup sekadar tu. Ada soalan kalau ada? Minta maaf, ada bunyi kepak gempita tadi. Biasalah tu, budak-budak. Walaupun kurang biasa juga sebenarnya. Dalam saya syarah ni baru gempak lagu ni. Sebelum ni tak ada. Cukup sekadar tu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz.